bounds. Selamat sejahtera, nama saya Lim Kaji. Hari ini saya akan membuat pembintangan tentang ekologi dengan kepentingannya. Secara harfiahnya, ekologi terdiri daripada dua perkataan Greek, iaitu oikos dengan logos. Oikos bermaksud rumah, logos bermaksud sains. Pada zaman sekarang, ekologi adalah satu bidang sains yang mengkaji interaksi antara makhluk hidup dengan alam sekitarnya. Dalam ekologi ini, terdapat dua komponen yang paling penting, iaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah terdiri daripada faktor-faktor makhluk hidup yang terdapat dalam satu ekosistem. Sebagai contoh, manusia, haiwan, bakteria, dan sebagainya. Abiotik pula terdiri daripada faktor-faktor makhluk tidak hidup seperti udara, air, dan tanah. Pengetahuan ekologi ini adalah penting bagi manusia mengekalkan kualiti persekitaran alam. Dengan pengetahuan ekologi, manusia dapat mengetahui sejauh manakah perbuatan manusia di bumi ini dapat mempengaruhi alam sekitar. Seterusnya, pengetahuan ekologi juga telah mengajarkan kita kepentingannya masalah alam. Sebagai manusia yang bertanggungjawab, kita haruslah mengamalkan gaya hidup yang masalah alam supaya alam kita tidak terjejas daripada aktiviti yang kita telah buat. Sebagai contoh, kita haruslah mengurangkan penggunaan beg plastik. Kerana beg plastik ini akan mencemarkan alam sekitar kita, dan lebih parah lagi adalah ianya akan mengancam nyawa-nyawa makhluk hidup yang lain, terutamanya makhluk hidup yang ada di dalam lautan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Hakim bin Muhammad Kamal, memegang nombor metrik B0620101119. Hari ini saya akan mengupas serba sedikit tentang kosmologi dan kepentingan falsafah dan isu semasa untuk melahirkan masyarakat sejahtera. Menurut Nur Muhammad, kosmologi merupakan cabang ilmu pengetahuan tentang kosmos atau alam semesta yang dikaji sama ada secara fizik maupun metafizik. Pengetahuan ini merangkumi struktur ruang waktu dan komposisi alam semesta berskala besar, iaitu makrokosmos, dan komposisi alam semesta skala kecil, iaitu mikrokosmos, yang merupakan manusia. Dalam tasawuf, konsep atau pemahaman Nur Muhammad adalah kosmologi Islam tradisional yang menjelaskan asal-usul dan realiti kewujudan alam semesta. Ideologi ini juga merupakan warisan orang Melayu dahulu. Seterusnya, masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera adalah kehidupan masyarakat yang baik dari segi material dan rohani, yang penuh dengan ketakutan, keselamatan moral dan kedamaian dalaman dan luaran, yang membolehkan setiap masyarakat berusaha untuk mencari keperluan fizikal dan sosial yang terbaik untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga dan masyarakat, dengan menegakkan hak dan tanggungjawab sendiri. Seterusnya, saya akan mengupas tentang ciri-ciri masyarakat sejahtera. Ciri-ciri masyarakat sejahtera adalah seperti berikut. Yang pertama, terlindung. Seseorang yang hidup dalam kesejahteraan cenderung menjalani kehidupan yang lebih tenang. Ketenangan ini dapat diperoleh dari kepastian perlindungan yang mereka miliki. Perlindungan ini boleh datang dari dua sisi, iaitu dari dalam dan dari luar. Perlindungan dari dalam dapat dilakukan dalam bentuk seseorang yang menjaga kesihatan melalui makanan dan minuman yang dimakan. Manakala dari luar, ia dapat diperoleh melalui sistem perlindungan seperti insurans.
Melalui pemilikan insurans, seseorang biasanya lebih tenang dan kurang risau. Ini kerana mereka tidak perlu takut tentang risiko atau takut akan beban risiko yang boleh menyukarkan mereka. Yang kedua, mempunyai simpanan. Mempunyai simpanan juga merupakan sumber kesejahteraan. Dengan mempunyai simpanan, ini bermakna seseorang sudah mempunyai peruntukan pada usia tuanya atau bersara. Selain sebagai simpanan untuk simpanan, ia juga dapat digunakan sebagai dana penyelamatan apabila sesuatu berlaku dalam hidup anda. Yang ketiga, memberi yang terbaik. Kehidupan yang sejahtera dapat dilihat dengan cara rakan asura memberikan yang terbaik untuk orang yang anda sayangi. Memberi yang terbaik untuk isteri atau suami, anak-anak dan ibu bapa adalah satu bentuk anda mengasihi mereka dan sebagai bentuk yang anda mensyukuri atas kehadiran mereka dalam kehidupan anda. Akhir sekali, saya akan mengupas tentang kepentingan dan ciri-ciri dalam pembangunan modal insan. Modal insan tidak hanya dapat berkembang melalui nilai keagamaan, tetapi juga harus bijak menangani cabaran bagaimana membentuk perubahan hari ini mengikut model kita sendiri. Faktor nilai adalah faktor yang sangat penting dalam pembangunan modal insan. Oleh itu, nilai moral, etika dan moral adalah standard atau prinsip untuk mengukur dan menilai sama ada tingkah laku dan tujuan tertentu sesuai. Pemimpin mesti mempunyai nilai-nilai yang baik yang tentunya akan mendorong kepimpinan yang berhemah, bertanggungjawab, amanah dan jujur, serta mendorong rakyat bekerjasama untuk membangunkan negara atau peradaban. Akhlak merangkumi makna moral dan etika dengan kualiti dan tingkah laku yang baik, halus, benar dan sesuai yang dimiliki oleh orang yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Walau bagaimanapun, konsep moraliti melampaui makna moral dan etika. Dari satu segi, semua perbuatan dan perbuatan baik hanya boleh digunakan untuk memperoleh kegembiraan Tuhan, bukan untuk mendapatkan pembalasan, pujian dan persetujuan manusia. Di samping itu, akhlak yang merangkumi semua perbuatan dan tingkah laku yang baik adalah untuk kebaikan makhluk hidup dan tujuannya hanya untuk keredaan Sang Pencipta. Oleh itu, konsep akhlak menyiratkan kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan sebagai pencipta semua makhluk hidup. Oleh itu, untuk mendapatkan sikap moral yang mulia, seorang saintis yang luar biasa iaitu Miss Kawaish menekankan bahawa kita harus terlebih dahulu memahami hakikat manusia kerana manusia terdiri dari unsur-unsur material dan spiritual. Pembentukan dan penjelmaan etika terletak pada faktor kerohanian yang membawa kepada tindakan dan tingkah laku anggota badan. Akhlak sangat penting untuk pembangunan kerana telah menjadi fokus pembangunan manusia. Kejayaan pembangunan moral adalah kejayaan terbesar pembangunan manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amin bin Gamal Huda dan memegang kad matrik bernamba B06-201-0066. Hari ini saya akan membentangkan kerja khusus saya yang bertajuk Kebebasan dan Hak Asasi Manusia. Kebebasan, secara ringkasnya, kebebasan menekankan kebolehan seseorang untuk memilih atau membuat sesuatu perkara mengikut kehendaknya sendiri tanpa sebarang paksaan atau arahan individu yang lain. Seseorang yang berpegang pada fahaman individualisme dan liberalisme juga diterima sebagai kebebasan tanpa sebarang paksaan atau ugutan luar. Sosialisme pula merupakan sesuatu kebebasan pembahagian kuasa yang sama rata dalam masyarakat dengan mengatakan bahawa kebebasan tanpa kesamarataan adalah serupa dengan penjajahan oleh mereka yang berkuasa. Hak asasi manusia merujuk kepada hak yang dimiliki oleh semua umat manusia. Konsep hak asasi manusia didasarkan oleh anggapan
bahawa semua manusia mempunyai bentuk haknya sama kerana mempunyai identiti manusia dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor tempatan, etnik dan kewarganegaraan. Pada dasarnya, hak asasi manusia yang dilaksanakan pada hari ini adalah berdasarkan pengisytiharan Majlis Umum PBB pada 10 Disember 1948. Deklarasi tersebut disebut sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan membahagi hak asasi manusia. Manusia menikmati 4 kebebasan utama iaitu kebebasan daripada rasa takut, kebebasan dari kehendak, kebebasan bersuara dan kebebasan berkeyakinan. Ini menyenaraikan semua jenis hak asasi manusia daripada hak sivil dan politik hingga ke hak ekonomi, sosial dan budaya. Seterusnya adalah kefahaman tentang kebebasan dan hak asasi manusia menurut perspektif sejarah. Menurut perspektif sejarah, hak asasi manusia merujuk kepada undang-undang Islam yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah undang-undang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh itu sebagai tambahan kepada undang-undang sebelumnya. Syariah disampaikan kepada semua umat Islam, manusia, jin dan menjamin bahawa itu akan sesuai dengan setiap situasi, tempat dan adat istiadat mereka. Oleh itu, undang-undang Islam adalah undang-undang atau sistem kehidupan yang bersifat marunah, fleksibel dan selalu menerima perubahan dan perkembangan sesuatu dengan perkembangan ilmu dan masyarakat selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip asas dan telah ditetapkan pepatah dalam teks-teks Islam. Islam merangkumi semua undang-undang agama sama ada berkaitan dengan iman, tingkah laku yang sebenarnya, hubungan peribadi dengan Tuhan, hubungan dengan masyarakat dan watak serta pengisian jiwa. Menegakkan kebenaran dan keadilan individu dan masyarakat adalah agenda utama Islam. Ini sejajar dengan penyataan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Bagi kebebasan dan hak asasi manusia merujuk sejarah pula, secara ringkasnya, hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dibahagikan kepada 3 bahagian utama. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Artikel ke-14 Piagam Madinah menetapkan larangan terhadap orang-orang yang beriman untuk membunuh orang kafir dan tidak membenarkan orang percaya dan memberikan bantuan kepada orang kafir untuk membunuh orang-orang yang beriman yang lain. Artikel ke-19 menekankan bahawa setiap orang yang beriman harus saling mempertahankan setiap darah yang tumpah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan artikel ke-21 juga menjelaskan bahawa sesiapa pun yang sewenang-wenangnya membunuh orang lain tanpa bukti yang cukup akan diberi balasan, melainkan jika pembunuh diampuni oleh keluarganya yang dibunuh. Seterusnya adalah hak untuk kebebasan. Dalam kes ini, kebebasan terbahagi kepada 4 perkara. Yang pertama adalah memberi pendapat secara bebas. Kedua adalah kebebasan memilih agama. Ketiga, kebebasan memilih harta benda dan menyingkirkan kemiskinan. Dan yang terakhir adalah bebas untuk hidup dalam kedamaian. Seterusnya adalah carilah hak untuk mencari kebahagiaan dalam hidup sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Piagam Madinah hanya diumumkan oleh Nabi SAW dengan jelas meletakkan nama Allah Subhanahu Wa Taala di tempat pertama untuk menunjukkan bahawa kebahagiaan yang dicapai tidak hanya terbatas dengan perkara duniawi, tetapi juga lebih penting merangkumi kebahagiaan ukrawi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, akhlak adalah bahagian penting yang dalam undang-undang Islam. Kekurangan komponen ini menyebabkan kehancuran ummah dan negara Islam itu sendiri. Oleh itu, tidak hairanlah mengapa undang-undang syariah memberikan penekanan yang sangat besar kepada masalah moral dan memastikan bahawa setiap individu Muslim berprestasi baik sesuai dengan panduan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.